Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam video saya kali ini lah. Okey, video kali ini saya nak sambung balik topik mengenai panduan menulis skrip. Okey, kali ini saya nak bercerita, saya nak memberi penerangan workflow macam mana sesuatu skrip tu dihasilkan untuk stesen televisyen. Allah tersasul. Okay, dia macam ni saya dapat ada email lah yang daripada beberapa orang yang baru nak menjadi penulis ni. Alhamdulillah lah mereka tengok video saya dan mereka terinspirasi untuk menulis skrip. Malah ada yang dah ada menulis skrip, tapi malangnya mereka tanya saya macam mana mereka nak hantar skrip tersebut ke production. Okey, dia ceritanya begini. Untuk permulaan, macam mana pun kita tidak akan hantar skrip penuh. Skrip penuh hanya akan dihantar selepas ia telah diterima, proposal kita telah diterima oleh pihak stesen TV. Jadi berhati-hatilah pada sini kan. Walaupun anda dah ada skrip yang anda dah siap, macam mana pun anda kena hantar sinopsis terlebih dahulu. Okey, saya ceritakan daripada permulaan, step by step, macam mana sesuatu dan jangka masa skrip itu dihasilkan. Okey, macam contohnya saya ambil RTM lah, sebab saya memang banyak buat untuk RTM kan. Okey, dia begini. Permulaan kita, RTM akan buka setahun sekali tender, orang kata perolehan rancangan, biasanya awal tahun. Maknanya macam saya ambil contoh Kalut dan telemovie Jodoh Ayahku, sebab kedua-duanya masuk pada tender yang sama, iaitu tahun 2021, tapi tendernya dibuka pada awal tahun 2020. Okey, kedua-duanya masa RTM dah buka tender tersebut, kita pun submit proposal dan kita pergi pitching. Okey, bila kita dah pitching tu, kita cuma pitching sinopsis saja, kita tak pitching the whole story. Kita tak pitching pun kita tak pitching pun skrip. Sebab apa? Masa saya pergi pitching tu, kita hanya bawa sinopsis, dan sinopsis yang dalam proposal itu sahaja, dan kita memang tidak akan hantar skrip. Jadi peringatanlah kepada yang baru nak jadi ni, jangan hantar skrip terlebih dahulu, jangan hantar skrip kepada pihak stesen TV. Nanti saya ceritakan kenapa. Okey, kemudian bila kita dah pitching tu, kita dalam tempoh menunggulah. Kalau misalnya benda tu kita punya proposal tu diterima oleh pihak stesen TV, mereka akan panggil untuk mesyuarat penerbitan. Sebagai contoh, okey, mula-mula yang saya dapat adalah mesyuarat penerbitan untuk telemovie Kalut terlebih dahulu. Okey, kita dah buka kita hantar proposal tu bulan 1 dan kita pitching lebih kurang bulan 2 macam tu, sebelum berlakunya lockdown. Bulan 2 tu, masa tu kita pitching, masa tu saya dah orang kata baru pulang daripada umrah lah. Kita tak lockdown lagi, cuma kita masa tu sekatan negara dah tutup lah, sempadan negara dah tutup lah. Jadi kita pitching time tu, kita present time tu, tapi bukan saya yang pitching. Kalut tu sebenarnya orang lain yang present, tapi dia masuk sama dengan saya sebab masa tu saya nak kena present untuk Jodoh Ayahku. Okey, bila dah present macam tu, dalam lebih kurang seminggu selepas raya, RTM bagi tahu jawapan yang proposal Kalut itu diterima, akan diangkat untuk menjadi sebuah telemovie kepada raya tahun 2021 ini. Jadi itu prosesnya. Apabila dah diterima pada tahun itu, masa kita pergi pitching tu, masa kita pergi mesyuarat penerbitan tu pun, kita tak bawa lagi skrip. Okey, apa yang kita perlu buat adalah daripada sinopsis tu kita buatkan dia jadi treatment. Treatment ni maksudnya cerita tu kita dah ceritakan scene by scene, tapi tanpa dialog. Kita cuma ceritakan situasi apa saja nak berlaku. Jadi tengok tempoh masanya lama kan. Raya tahun 2020 bila? Bulan 5 lebih kurang macam tu. Saya dah tak ingat lah, nanti kita tengoklah datenya mana. Seminggu selepas tu dipanggil untuk mesyuarat, barulah kita bawa ni. Tengok tempoh dia agak lama. Bukannya kita macam hari ni kita dah pitching, esok lusa kita dapat jawapan. Tidak. Okey, selepas kita dah dapat jawapan tu, masa pensyuarat penerbitan tu, kita bawa treatment. Masa tu barulah kita present pada pihak RTM, panel RTM, apa cerita yang kita akan sampaikan mengikut treatment kita. Jadi dari situ kita ada perbincangan mana yang sesuai, mana yang tak sesuai, penambahbaikan semua adalah di situ. Sebab tu kita tak nak buat skrip terlebih dahulu. Apa-apa pun treatment tu kena selesaikan dulu. Macam Kalut, saya dah buat treatment apa semua, tiba RTM ada minta sedikit perubahan.
tak banyak pun, sedikit je pun. Jadi bila kita buat perubahan tu semua ni, kita hantar balik kepada RTM untuk mereka semak. Jadi bila mereka dah semak, masa tu barulah mereka tahu. Kalau mereka berpuas hati, mereka terus luluskan, dan masa tu baru kita buat skrip. Itu prosesnya. Maknanya di sini apabila RTM sudah panggil untuk mesyuarat penerbitan proposal itu, time tu lah baru dikatakan projek itu adalah, orang kata macam confirm untuk dijadikan sebuah produksi. Macam tu, kita tidak akan hantar skrip terlebih dahulu. Jadi apabila masa mesyuarat penerbitan tu, kita dah ubah apa semua, kita punya treatment, kita dah hantar balik, dan RTM pun dah bagi feedback, dan masa tu barulah kita boleh go through, kita barulah boleh tulis skrip tersebut. Sebenarnya daripada treatment nak dijadikan skrip sebenarnya dah mudah dah. Kita tinggal nak masukkan dialog je. Macam saya sebenarnya treatment tu yang struggle. Bila saya dah tulis treatment tu, skrip tu, kalau setakat satu telemovie tu, saya ambil masa 1 hari 2 hari je untuk siapkan. Sebab apa, benda tu, treatment tu dah boleh katakan dah 70% skrip tu dah siap. Cuma kita tinggal nak memasukkan dialog sahaja. Okey, jadi begitulah proses yang kita lalui. Jadi saya nak peringati kepada siapa yang nak menjadi penulis-penulis baru ni, yang cuba nak ni, jangan anda semua tak perlu menyiapkan satu naskah skrip yang lengkap untuk bagi pada production. Saya rasa production pun tak akan terima. Mereka cuma nak proposal saja. Lagi satu, bila kita ni, kita ni sebenarnya bajet, orang kata pembiayaan kita sebenarnya dikira macam tak besar tau. Jadi kita tak boleh nak, kita kena tulis mengikut orang kata sekadar berbaloi dengan apa yang dibayar oleh pihak stesen TV. Itu sahaja. Jangan macam kadang-kadang bila proposal kita sampai yang bila producer tengok pun, alamak, ini macam tak berbaloi untuk mereka buat, dengan perbelanjaan yang mereka rasa besar pun tak guna juga. Macam saya dah tahu dah perbelanjaan tu tak tinggi apa semua. Jadi kita buat cerita yang orang kata yang simple-simple je lah. Yang penting jalan cerita. Saya bukan tak teringin nak buat cerita yang macam ada jenis macam, contoh saya ni sangat-sangat minat cerita tentang perubatan. Saya paling suka Grey Anatomy sebenarnya. Saya follow cerita Grey Anatomy tu daripada season 1 sampailah sekarang ni. Tapi kita punya kekangan di Malaysia ni, kita tak dapat nak hasilkan drama seperti gitu. Sebab kita punya market tak tinggi, tak besar. Lepas tu kita punya bajet pun, kita tak termampu nak bina satu hospital macam Grey Anatomy tu. Dia orang memang dah ada studio tu yang dah lengkap untuk semata-mata untuk syuting itu sahaja. Macam kita masih tak termampu lagi nak buat begitu. Melainkan kalau saya dapat projek Netflix, insya-Allah pembayaran besar, kita boleh buat. Sekarang ni untuk TV Malaysia kita masih tak mampu. Macam Grey Anatomy, mereka punya perunding, orang cakap perunding bahagian perubatan mereka sendiri yang akan bagi segala kes apa semua. Malaysia kita susah nak dapat perkara macam tu. Kita pun tak termampu nak membayar doktor-doktor tu punya bayaran untuk menjadi penasihat kepada kita. Itulah kadang-kadang ni yang berlaku. Jadi kat sini, walaupun untuk penulis baru yang nak jadi penulis, saya cadangkan kepada anda, bukan saya cadangkan, saya nasihatkan apa semua. Kalau anda minat penulis skrip, kalau anda dah ada skrip, itu bagus, anda simpan dulu skrip itu. Tapi apa-apa pun, anda kena bermula dengan sinopsis dulu, bukan bermula dengan skrip. Okey, lagi satu saya nak cakap, ramai juga yang tanya dengan saya, macam mana nak buat format, nak buat skrip, format nak buat treatment. Saya sebenarnya memang ada plan nak bercakap pasal treatment, bercakap pasal format skrip. Tapi saya rasa untuk saya bercakap pada hal format ni dengan treatment dengan skrip ni adalah lebih bagus. Ianya dua hala. Kalau saya cakap seorang-seorang mungkin jadi merapu, mungkin orang tak faham. Jadi untuk anda yang nak tahu mengenai cara atau format nak menulis skrip ni, pergilah, hadirlah ke kelas-kelas penulisan skrip. Itu nasihat saya. Okeylah, macam tu. Setakat ini saja video saya mengenai panduan menulis skrip. InsyaAllah kalau ada idea lagi saya nak bercakap mengenai skrip, saya akan buat lagi satu video. Sekian, terima kasih.